我们在基督耶稣里侍奉的神， Kami mensyukuri tapi juga mengakui 我们又是感恩，我们也要承认， kalau bukan Tuhan yang ada dan hadir dalam hidup kami, 要不是神在我们的心思意念、我们的生活中， siapakah kami hari ini bisa ada di sini dan mensyukuri atas setiap perjalanan dan musim yang kami lalui. 我们能是何等样的人，而且我们何能在我们生活中的各个季节都感恩感谢你。 Betul Tuhan, ada masa yang baik maupun juga ada masa yang kurang baik dalam hidup kami. 是的，主，我们生活中有时好，有时不好。 Tapi karena kami memiliki Tuhan, maka kami bisa mengakui bahwa benar segala sesuatu adalah anugerah Tuhan. 但是因为我们拥有一位真神，我们就可以承认说，对，一切都是好的。 Pagi ini kami mau merenungkan kembali firman Tuhan itu. 今早我们要再次思考您的话语， Bukan untuk sekedar mengajarkan sesuatu yang baru buat kami. 不只是教导一项新的事 Tapi 物， untuk memiliki satu hati yang senantiasa berpusat saja kepada Tuhan. 而是要有一颗专注于神的心。 Sehingga dari awal hingga akhir kami hanya bisa menyatakan betul kemuliaan hanya bagi Tuhan. 而且在从开始到最终，我们也就是承认的一句话：是的，一切都是荣耀神。 Tolong hambamu yang sederhana 主啊，你带领你简朴的仆 untuk 人， bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik 好让他可以好好的讲解、 maupun yang menerjemahkan. 翻译的，你帮助。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. 我们感恩是奉主耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Salam sejahtera bagi kita sekalian. 弟兄姐妹们平安， Saya bersyukur sekali bisa punya kesempatan melayani firman Tuhan pagi hari ini. 感谢神今天赐给我机会来这个地方讲道， Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan 感谢 oleh 这个机 Majelis 会， Jemaat. 就是执事们赐给我的机会。 Dan saya sangat bersyukur sekali bisa mendengarkan paduan suara juga pagi ini. 我也非常感恩今天早上能够听诗班的唱诗。 Sebelumnya saya melayani di gereja di Bandung selama kurang lebih hampir 12 tahun. 我之前在万隆一个教会服侍了12年， Dan setiap minggu saya bisa mendengarkan paduan suara ini. 我每个星期我都可以听诗班献诗。 Namun setahun terakhir saya melayani di Jakarta di satu lembaga misi. 但是最后一年我在一个差传组织服 Dan 侍， saya mulai jarang mendengar paduan suara. 我就开始少听诗班唱诗了。 Tapi pagi ini hati saya terharu sekali. 但今天早上我感到非常的感动， Dan seperti tema ini biarlah segala kemuliaan bagi Tuhan. 就像我们今天早上的主题，但一切荣耀都归于神。 So, mari kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kitab Roma pasal 11 ayat yang 33 hingga 36. 我们要思考的一处经文，我们起自于罗马书11章，罗马书11章33到36节。 Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia sebagaimana tadi diulang dalam respon Surya juga. 就像我们刚才起因经文所念的。 Ayat 33 sampai 36 dalam terjemahan baru yang kedua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 罗马书11章33到36节，深哉，神丰富的智慧和知识，他的判断何其难测，他的踪迹何其难寻。谁知道主的心？谁做过他的谋士呢？谁是先给了他，使他后来偿还呢？因为万有都是本于他，依靠他，归于他。愿荣耀归给他，直到永远。阿门。 Saudara, dalam satu bukunya penulis bernama Rick Warren mengatakan demikian. 弟兄姐妹，里克沃任是这样写的。 Bahwa tujuan hidup kita sebagai murid Tuhan adalah jauh lebih besar dari segala apapun yang kita bisa capai. 就是他说，我们成为神的门徒的生活，我们生活的目标比一切生活中的目标都大。
kita bisa memiliki prestasi di dalam hidup ini. 也许我们生活中有成就， Kita berambisi mengejar karir-karir pekerjaan kita. 我们有野心、有抱负，去追求我们工作上的成绩。 Kita mengejar kebahagiaan di dalam hidup ini. 我们在这生活中追求幸福， Bahkan kita juga mencari sesuatu yang mendamaikan hati dan pikiran kita. 我们甚至要寻求使我们的心思、我们的心灵安宁的东西。 Rick Warren ini mengatakan bahwa tujuan hidup kita lebih daripada sekedar hal-hal itu. 但他强调说，我们生活的目标远大于这一切， Bahkan lebih besar daripada sekedar tujuan kita membangun sebuah keluarga yang bahagia. 甚至远大于我们建立一个幸福家庭的这个目标。 Nah, dia mencatat demikian bahwa kita diciptakan untuk kemuliaannya. 他是这样写的，他说我们是为了神的荣耀而被造的。 Saudara, ini selaras dengan sebuah pengajaran Westminster yang juga mengatakan apakah tujuan utama manusia. 这个威斯敏斯那个教义问答是这样说的，他一致的说，我们生活的目标到底是什么？ Nah, jawabannya adalah tujuan utama hidup manusia adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. 答案就是人生的最终目标是荣耀神，而且在这生活中永永远远的享乐于他。 Maka kalau kita memahami gambaran Mazmur 23 misalnya, 所以当我们明白这个诗篇23篇所描述的， adalah mengasihi Dia, menerima Dia di dalam katakanlah padang rumput yang hijau ataupun lembah yang kelam. 就是爱慕他。 接受他，当我们躺卧在青草上，或者我们走在死荫的幽谷里。 Sudah tentunya tujuan ini adalah satu pengejaran hidup kita. 当然，我们作为人人生是有目标的。 Dan ini juga yang menjadi slogan ataupun juga satu kesimpulan daripada tokoh-tokoh reformator. 荣耀神这个目标也是教会的改革者、归正者他们一直以来的一个口号原则。 Ada beberapa pengajaran dalam memperingati hari reformasi itu tentang sola begitu ya. Hanya karena. 纪念我们的这个归正日，教会归正日呢，有关于 sola Sola scriptura, hanya karena firman Tuhan. 只因为神的真理， Sola Christus, hanya karena Kristus. 唯独因为基督， Sola fide, hanya karena iman. 唯独因为信， Sola gratia, hanya karena anugerahnya. 唯独因为他的恩典。 Nah, di dalam mempersatukan keempat prinsip tadi itu seperti sebuah lem yang mengikat, yaitu soli deo gloria katanya. 这四个唯独就融合在一起，这个它的大题叫做 Soli Deo Gloria， 就是一切荣耀都归于神。 Jadi dalam sebuah komposisi musik atau seperti tadi nyanyian paduan suara ada satu klimaks. 就是像这个乐曲当中或者诗班所唱的诗歌，它有一个高潮。 Nah, itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dikatakan kemuliaan hanya bagi Tuhan. 这个高潮也是使徒保罗所强调的，就是一切荣耀只归于他。 Tentu dia memberikan penjelasannya bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. 当然，使徒保罗也解释说，因为万有都本于他。 Karena tujuan akhirnya segala sesuatu itu kembali kepadanya dan untuk memuliakan Dia. 因为最终万物的目标也是会归回他，因为都是属于他的。 Namun betapa sering kita salah memahami bahwa kita mengejar kemuliaan diri kita sendiri. 但是我们常常误解为追求我们自己的荣耀， Dibanding memuliakan Tuhan seumur hidup kita. 而不是终身追求荣耀神。 Hari ini kita sedang ribut di dunia politik, bukan? 今天我们在政治界还一直争吵， Siapa yang lebih berkontribusi katanya. 是哪个对国家更有贡献， Siapa yang lupa diri katanya. 是哪个忘本了。 Semua orang mengakui bahwa ada prestasi-prestasi di dalam dirinya. 每一方都承认说，就说他有成就。 Tapi kita sebagai umat percaya harusnya mengatakan kalau bukan kehendak Tuhan ini tidak akan mungkin terjadi. 但是我们身为信徒，我们一定要相信，若不是神的旨意，是不会发生的。 Maka mari pagi hari ini kita belajar untuk menggenapi kembali tujuan Allah dalam hidup kita, yaitu hidup yang memuliakan Dia.
所以今天早上我们要学习的就怎么成全神在我们生活中的旨意，就是荣耀他。 Saudara, apa itu kemuliaan Allah? 什么叫做神的荣耀？ Setidaknya ada dua hal sederhana. 起码有2个简单的意念。 Kemuliaan itu adalah sesuatu yang memang sudah dimiliki Allah di dalam dirinya sendiri. 第一，荣耀是指神本有的一个特质，就是荣耀。 Ibaratnya seperti terang matahari yang bersinar tidak membutuhkan sinar lain untuk bisa terus-menerus menyampaikan terangnya. 就像太阳的光辉，它不需要其他的东西为它发光。 Apakah terang itu dihindari orang atau diterima kita? 不管这种光芒呢，人家要接受或者回避， Tapi semuanya itu tidak ada pengaruhnya karena matahari itu tetap terus benderang. 对太阳的光芒是没有影响的。 Itu yang menjadi gambaran kemuliaan Allah di dalam dirinya. 这就是我们比喻的神的荣耀。 Namun kita tidak bisa melupakan ada sisi yang kedua bahwa kemuliaan itu juga diberikan kepada kita sebagai gambar dan rupa Allah. 但还有另外一个方面，就是神的荣耀赐予我们，因为我们是按照他的形象所造的。 Dengan maksud kita pun menjadi terang-terang kecil, matahari-matahari kecil yang menerangi, yang memancarkan kemuliaan Allah itu seharusnya. 意思就是说，我们应该是像他一样大太阳，我们是一直发光的小太阳，就是像他的形象一样。 Seringkali kita di dalam ibadah setelah pujian kita akan mengatakan mari kita berikan kemuliaan bagi Allah. 有时候我们在崇拜会，我们唱完诗，我们会说：“好吧，我们把荣耀归于神。” Tapi sebesar dan semulia apapun kemuliaan yang kita bisa berikan, pujian kepada Allah, 但是不管我们的荣耀颂赞有多大， itu tidak pernah mengurangi betapa agung dan mulianya Tuhan itu dalam hidup kita. 也不会减少他在我们生活的主权、荣耀和伟大。 Sehingga panggilan hidup kita memuliakan Allah itu adalah menjadi sebuah respon yang seharusnya ada. 所以，我们生活中这个荣耀他的呼召，我们是应该回应的。 Itu yang pertama karena siapa dia di dalam hidup kita. 就是第一原因，因为他在我们的生活中是谁？ Roma 11:36 mengatakan dialah Allah yang mulia yang seharusnya dan selayaknya dimuliakan. 罗马书11章36节描述说，因为他是荣耀的神，是应当受我们的敬畏敬拜 Tetapi 的。 juga kita memuliakan dia karena apa yang sudah diperbuatnya di dalam hidup kita. 还有我们荣耀他，是因为他在我们生活中的作为。 Dia menciptakan, dia menebus, dia menyelamatkan kita. 他创造救赎，给我们救恩， Tapi dia juga mengasihi kita. 但他也关爱我们， Dia memelihara kita. 他眷顾我们， Dia memberkati setiap jalan-jalan hidup kita. 他赐福于我们生命中的每一道路。 Karena itu kita memang diciptakan untuk memuliakannya. 因为我们被他创造是为了要荣耀他的名。 Saudara, kenapa saya mengulangi terus-menerus kita diciptakan untuk memuliakan dia? 为什么我一直重复说我们被造是为了要荣耀他？ Karena bagian ini yang disebut dengan doksologi ini adalah sebuah prinsip hidup orang Kristen. 因为这句话也是我们的三一颂，就是我们基督徒的生活原则。 Di dunia ini banyak orang mengkaitkan kemuliaan itu untuk prestasinya, untuk kemewahannya. 我们生活中常常很多人把荣耀跟他自己的成绩、跟他自己的幸福联系在一起。 Banyak orang mengejar kedudukan yang penting tetapi dengan cara-cara yang salah. 很多人以不好的、不对的手段来追求地位。 Buat mereka yang penting mereka bisa mendapatkan kemuliaan itu bagi diri mereka sekalipun caranya tidak benar. 对他们来说，只要我能得着那个荣耀，不管我的手段对不对， Saudara, bukankah itu menjadi pergumulan dan keresahan jiwa kita setiap hari? 这不是我们每天都感到非常困扰、非常挣扎的一件事吗？ Karena manusia yang berdosa ini terus ingin mencari kemuliaan bagi diri kita. 因为犯罪的人一直不断的要为自己找荣耀。 Kalau kita mengingat tentang jasa-jasa para misionaris yang pergi ke China. 若是我们又记住去中国传福音的宣教士的功绩， Ada satu artikel menjelaskan tentang prinsip pelayanan mereka yang sungguh luar biasa. 有一个文章描述了他们服侍的非常了不起的一个原则。 Dikatakan pergi dan memberitakan Injil untuk mati dan dilupakan.
去传福音，为的是要死了被遗忘。 Sudah buat mereka mengejar, mencari kemuliaan Allah itu jauh lebih berlimpah, lebih besar. 对他们来说，要寻求神的荣耀是远远的高于其他的。 Sekalipun nama mereka tidak lagi diingat dan dikenal banyak orang. 不管自己的名字，人家都不认识，不再记住。 Saudara, saya bukan berkati mengatakan bahwa pujian, penghargaan itu sesuatu yang salah. 我不是说赞美和赞扬是不好的事， Ya. Tetapi Paulus mengajak kita untuk memberikan sesuatu penghargaan yang selayaknya bagi Tuhan. 但是保罗要我们能够把应当得到的荣耀归于神。 Dan dia mengatakan dengan 3 bagian yang sederhana yang sangat jelas di dalam ayat 36 ini. 他就在36节以非常简单的3个步骤来描述。 Yaitu pertama, keselamatan itu benar semuanya adalah bersumber dari Tuhan. 第一，救恩完完全全是本于神，就是来自于神。 Keselamatan itu dianugerahkan Tuhan kepada bangsa Israel sekalipun setelahnya mereka terus memberontak dan tidak mempercayai Tuhan. 这个救恩呢，神赐给以色列民，虽然给他们之后，他们又叛逆神。 Nah, keselamatan itu disempurnakan, bekerja secara sempurna hanya melalui Dia. 然后呢，这个救恩就透过他慢慢的被完成。 Dan di dalam Yesus Kristus kita melihat Dia adalah agen sekaligus penopang dari segala sesuatu rencana keselamatan Allah bagi manusia. 基督耶稣就成为这个救赎之恩的使者，又是维持者。 Jadi saya tidak heran kalau orang Yahudi itu sulit menerima akan Sang Juru Selamat yaitu Yesus Kristus. 所以我也感到难怪以色列人或者犹太人很难接受耶稣基督的存在。 Karena kemuliaan Allah hanya bisa dipahami waktu kita menerima karya keselamatan Kristus di kayu salib itu. 因为神的荣耀，我们才能完全接受。如果我们要接受基督耶稣死在十字架上， Dan keselamatan itu diberikan kepada kita untuk hidup bagi kemuliaannya. 最后是这个救恩赐给我们，是要让我们为他而活，为他的荣耀而活。 Jadi pagi hari ini kalau kita menaikkan doksologi itu, pujian kepada Allah. 所以今天早上，要是我们唱出三一颂赞美神的时候， Ada 2 kondisi yang harus kita ingat. 我们要记得2个情况。 Yaitu kita mengerti siapa Allah kita. 第一，我们要完全明白我们的神到底是谁； Dan kita mengerti rencananya di dalam firman-Nya buat hidup kita. 第二，我们要明白他在我们生活中的旨意。 Nah saudara, ini yang disebut dengan memahami hidup kita bahwa kita bukanlah pemilik seutuhnya. 那弟兄姐妹，这是叫做明白我们的生命不是属于我们的，我们不是完全的主人。 Kita diberikan hidup ini untuk mengelolanya dengan baik. 神赐给我们这个生命，是要我们把它管理好， Seakan-akan kita ini adalah pemiliknya. 好像我们是主人， Sebagai kepala keluarga, 我们是一家之主， sebagai pemilik usaha, 我们是这个生意的老板， sebagai segala sesuatu yang kita pegang di dalam hidup ini. 我们身为作为很多很多事情。 Kita akan selalu khawatir karena kita bisa kehilangan semuanya itu. 我们一直都会担忧我们失去这一切。 Tapi kalau kita menyadari bahwa kita dipercayakan dan mengelola segala hal yang Tuhan berikan, kita tidak perlu khawatir lagi karena pemiliknya adalah Tuhan. 但是如果我们醒悟到是神赐给我们，但是神是交付于我们、交托于我们、寄托于我们，而我们不是真正的主人，主人是他，所以我们就不会担忧。 Tapi kita juga dipanggil untuk mengelola hidup kita dengan baik. 但他也是呼召我们来好好管理自己的生活。 Kita punya waktu, kita punya uang, kita punya banyak kesempatan. 我们有时间、金钱，很多机会。 Kalau kita tidak kelola itu, kita akan berpotensi kehilangannya. 要是我们不好好去管理，就会失去， Menyia-nyiakan hidup kita. 我们就会
就是让我们这个生活都白白的过去。 akan selalu membuat hidup kita berada di dalam konflik kepada Tuhan atau bermusuhan dengan caranya Tuhan. 一直会让我们的生活跟一个处在与神敌对的、与神冲突的一个状况中。 Saudara, kita mudah sekali untuk bersyukur, untuk mengakui Tuhan di dalam keadaan yang baik, bukan? 在好的情况下，我们很容易感恩，是吗？ Atau saya sebut waktu kita dekat dengan Tuhan. 或者我这样说，我们与神非常亲密的时候， Waktu kita dekat dengan Tuhan, kita merasa damai, kita merasa sukacita, kita merasa segala sesuatunya terkendali dan tersedia. 我们与神关系亲密的时候，我们就觉得非常的喜乐平安，我们感觉他供应我们需要的每一切。 Tapi pada waktu hidup kita ada dalam pencobaan, ada banyak dalam masalah, kita merasa jauh dari Tuhan. 但是我们生活中面对试探、困难、痛苦的时候， Pengakuan ini, doksologi ini menjadi sesuatu yang sulit terjadi dalam hidup kita. 我们感觉远离神，所以这种承认，我们很难唱出这个三一颂，很难承认。 Saudara, kapan Ayub memberikan pengakuan soli deo gloria itu? 弟兄姐妹，约伯是什么时候唱出他的三一颂，把荣耀归于神？ Pada waktu dia diberkati Tuhan? 是不是当神赐福于他的时候？ Betul. 对。 Tapi pada waktu dia kehilangan harta bendanya, anak-anaknya semuanya seakan-akan diambil dari dirinya. 但是一切他的财富、他的儿女都失去的时候， Nah, di dalam pergumulan itu untuk mengenal Tuhan, dia bisa mengucapkan kata-kata ini, Tuhan yang memberi, tetapi Tuhan yang mengambil, dan terpujilah nama Tuhan. 在他进一步的又重复认识神的时候，他还能说出这句话，他就说：赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华，耶和华的名是应当称颂的。 Karena Ayub mengenal Tuhan secara pribadi. 这就是因为约伯真正的认识神， Tapi juga dia memiliki sebuah dikatakan pikiran Kristus untuk memahami rencana Tuhan. 他也有以基督的心为心来了解神的旨意、神的计划。 Saudara, pengakuan ini muncul bukan karena keputusasaan kita. 这种承认不是因为他感到非常沮丧发出来的， Sekarang kita berkata, Tuhan udah nggak tahu deh harus bagaimana lagi, terserah Tuhan. 好像我们要说我不知道了，就认你吧，我不管了。 Saudara, tidak demikian kita mengakui bahwa kemuliaan bagi Tuhan tidak dengan putus asa. 我们承认神的荣耀，不是在这种情况下，不是因为 Bukan 我们沮 juga 丧， karena keterpaksaan, 不是因为我们被勉强， tapi karena kita menyadari siapa Dia hadir dalam hidup kita. 而是我们真正的理解、醒悟到他在我们生活中的存在。 Sudah secara cepat Roma pasal 11 ayat 36 ini ada 4 prinsip atau 4 tahap yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. 我要快速的讲罗马书第11章36节有4个步骤，使徒保罗为我们解释。 Yang pertama tadi kita bahas menyadari siapa dan kehadirannya dalam hidup kita. 第一就是我们醒悟到神到底是谁，他在我们生活中的存在。 Maka kita melanjutkan pembacaan kita dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan satu kata sambung. Karena itu saudara-saudara katanya begitu 第二 kan. 段就是在罗马书第12章第1节用的连词，这里说所以弟兄们， Hendaklah kamu mempersembahkan dirimu untuk kemuliaan Allah. 你要以神的慈悲将你的身体献上，当作活祭。 Ya, karena Allah sudah begitu bermurah hati di dalam hidup kita. 因为神在我们的生活中是非常的慈悲， Karena kita sudah lebih dulu menerima anugerahnya dalam hidup kita. 因为我们是先接受他很多的祝福。 Ayat ini seakan mengatakan karena itu buatlah keputusan hari ini untuk memberikan hidupmu kepada Allah. 所以这个经节就好像催促我们说：“你快点儿，就是因为领受的那么多，你就要决定来去为他而活。” Itu adalah ibadah yang sejati. 这就是真正的理所当然的敬拜。 Yang ketika kita dipanggil untuk mengasihi Allah dalam sebuah pembaharuan akal budi kita. 第三呢，我们被呼召，又叫我们在更新我们的意念来敬拜他。 Satu kali dalam satu buku yang saya baca ditulis oleh J.B. Phillips ya. 有一次我读了一本书，就是 J.B. Phillips 写的。 Dia menuliskan satu judul yang menarik. Seringkali kita memiliki pemikiran Allah kita itu terlalu kecil. 他写了一个主题，就是我们往往认为我们的神太小了。
Kita punya banyak konsep-konsep berpikir tentang Allah yang terlalu kecil yang kita kotakkan dalam pemahaman pengalaman kita sendiri. 我们往往是把我们一切的经历，就把神当作非常小，然后我们放在小格里面，因为我们自己的经历非常的有限。 Saudara, panggilan kita untuk mengasihi Allah adalah sejalan dengan cara berpikir kita yang diubahkan menjadi dan memiliki pikiran seperti Kristus. 弟兄姐妹，爱慕神的这个呼召，是与我们被更新的心意，是同步走的，是我们让基督来更新我们的心意而变化。 Maka saya memahami dengan ketiga cara yang pertama itu akan berujung kepada yang ketiga, yaitu kita dipanggil untuk memberikan, mengabdikan diri kita sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. 所以呢，第一个呼召，我们被呼召来将我们的生命献与神，跟第三段是有关系的，就是凭着我们的恩赐服侍他。 Sudah talenta dan hal apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. 那弟兄姐妹，在我们生活中，神赐给我们哪些恩赐？ Saudara, dalam pengalaman saya sekarang melayani di satu budaya pelayanan yang baru di lembaga ini. 在我在这个组织服侍，有一个新的我面对的、我接触的一个新的这个服侍的文化。 Karena saya berpikir dengan belasan tahun pengalaman di gereja selama ini saya coba jalani terus menerus. 因为我想，我有10几年的在教会服侍的经历，我一直不断的去做。 Mengajak orang untuk dibina, melayani, bermisi, seperti itu. 我一直不断的约人，就是呼召人来吧，我们参加培训，我们要有这个差传的心，我们要传福音。 Kita berpikir di sekitar antara dana atau daya apa yang kita bisa lakukan dan juga doa, kurang lebih begitu ya, 3D untuk kita bisa melayani dan bermisi biasanya. 我的思想范围就大概是为了差传，我们可以做到什么就是奉献资金，或者为祷告，或者马上参与。 Tapi saya menyadari bahwa setiap kita itu punya keunikan, punya pengalaman yang berbeda dalam sepanjang hidup kita. 但是我醒悟到，我们每一个都在生命中有不同的特点，有不同的经历。 Pengalaman kehilangan, pengalaman kegagalan, pengalaman apapun yang Tuhan izinkan terjadi. 有失去的经历，有失败的经历，一切都是神所允许发生在我们生活中的。 Bagi saya itu melihat sebagai sebuah potensi, sebuah pengalaman yang Tuhan berikan untuk Tuhan mau pakai kita melayani dan memuliakan Dia. 我现在是这样的眼光看的，这些机会、这些经历，是神要透过这些东西来丰富我们服侍他的道路。 Baru-baru ini saya sedang membuat kerjasama dengan satu gereja di Jakarta Utara juga, dan salah satunya juga dengan Metodis untuk bersama-sama bekerja sama. 我最近跟几个教会，就是在北雅加达，我们要合作一个服侍。 Untuk memberikan bantuan atau sebutnya pemberian makanan tambahan untuk balita stunting atau malnutrisi atau gizi buruk. 就是给那个缺少营养的贫困区的那些婴儿，给他补充的食物。 Kebetulan saya melayani di ada satu rumah pemberdayaan daerah Pekojan Bandengan dekat sini. 我在北高江班登安的那边有一个特意就是这样服侍的一个小屋。 Setiap Rabu dan Jumat kami berikan pembagian makanan tambahan kepada anak-anak yang kurang gizi buruk ini dan bertemu dengan ibu-ibunya. 每周三和周五，我们就会遇见这些婴儿这跟他的妈妈，他们的营养是非常的差。 Nah, kesempatan saya untuk mengenal, mendengarkan, bercakap-cakap, berkomunikasi dengan mereka. 我就有了机会跟他们认识一下，听他们的话，就是跟他们聊天沟通。 Kebanyakan mereka ini, maaf kata, pemulung, tidak bekerja, bekerja serabutan, bahkan sama sekali tidak bekerja. 他们很多都是失业的，没有工作或者捡破烂儿，就是这一类的人。 Pakaiannya kotor dan seringkali tidak beralas kaki. 他们的衣服都非常破旧肮脏，又光着脚。 Tapi saya melihat bahwa anak-anak ini dikasihi juga oleh Allah. 但是我看见他们的孩子，这些孩子也是神所爱的。
Dan pada waktu saya menggerakkan bekerja sama dengan satu gereja di Jakarta Utara, di mana komisinya mungkin ada bermacam-macam komisi di gereja itu untuk membantu memasakkan dan mendistribusikan makanan ini buat mereka. 当我推动一个教会来为他们就是给这个有营养的食物，就是教会的一部分人就马上到场去做这些东西，然后做了又马上自己分发给他们。 Dan satu hal yang saya heran sekali bahwa masakannya begitu baik, begitu terkesan bukan mewah ya, tapi baik dan enak dan secara tampilan itu seperti kita makanlah ke sebuah restoran kecil begitu ya. 让我感到非常惊讶的就是他们所准备的食物是非常美好，就是美好到什么程度呢？就好像我们到上饭馆去吃的饭菜这样美好。 Dan pada waktu kesempatan kami mendengar ada seorang direktur kami bertemu dengan para ibu-ibu ini yang memasakkannya. 然后我们这个所谓的主席，他就在一个机会他讲话，他说他接触到这些妈妈们的时候， Dan kami mengucapkan terima kasih untuk apa yang mereka bisa beri, bantu dan layani. 我们代表这个贫困区的妈妈们向他表示感谢。 Tapi sebaliknya justru saya mendengar bahwa respon mereka justru kami yang berterima kasih, kami yang bisa berikan kesempatan untuk melayani dengan memasak. 但是他们的反应是这样，他们说反倒是我们被祝福，我们被赐予一个美好的机会，我们可以为他们服侍，为他们做饭。 Saya bersyukur mendengar itu, saudara. 我非常感恩，我听到这句话。 Saudara, ada banyak hal yang Tuhan berikan dalam hidup kita yang kita bisa berikan kembali untuk Tuhan. 弟兄姐妹，我们生活中神赐给我们非常的多，我们可以再继续给他人。 Bahkan untuk seperti hal-hal sederhana tadi memberikan makanan tambahan untuk balita-balita yang gizi buruk. 就是这么简单的一个措施，这么简单的一件事，做饭就是就是为那个缺乏营养的婴儿做补充的一些食物。 Jadi saudara, yang ingin saya katakan bahwa yang membuat kita bisa bersyukur dengan berlimpah kepada Tuhan, memuji Tuhan itu bukan karena apa yang kita bisa dapatkan secara lahiriah. 使得我们可以向神感恩的，并不是我们能够就是在物质上得着的东西。 Bukan karena tubuh sehat, pekerjaan lancar, uang berlimpah, betul kita bersyukur untuk itu. 也不是因为我的身体很健康，因为我的工作顺利，因为我的成绩很好，我很多财物。不是，虽然我们也为这些东西而感恩， Tapi lebih daripada itu hati yang berlimpah dan bersyukur kepada Tuhan Dan yang harusnya kita miliki. 但超过这一切，是我们充满感恩的心，我们应该拥有的。 Terus seorang penyair Inggris di abad ke-17 bernama George Herbert. 有一个17世纪英国的一个诗人叫 George Herbert， Dia menulis sebuah puisi yang indah berjudul Gratefulness atau ucapan syukur. 他写了一首非常美好的诗，叫做《感恩之心》。 Dia mengatakan demikian dalam sebuah lirik puisinya. 他的诗词里面是这样讲的： Walau begitu banyak yang telah engkau berikan kepadaku, berilah satu hal lagi, yaitu hati yang bersyukur. 尽管你已经赐给我很多很多，但是邀请你再赐给我一个东西，就是感恩之心。 Bersyukur karena anugerah Tuhan menyelamatkan hidup kita. 要感恩神的恩典救赎了我们的生命。 Kalau sampai hari ini kita masih ada dalam satu titik bahwa kita merasa layak untuk berbagian dalam kerajaan Allah, itu keliru sekali, saudara. 要是我们到这个地步还觉得自己是真的配得服侍神的国度的话，那我们就偏离真理了。 Paulus memaparkan dengan panjang lebar ketika Israel, orang Yahudi ini menolak Allah, justru Allah memberikan keselamatan bagi bangsa-bangsa di luar Yahudi, keturunannya sampai kepada kita hari ini. 保罗就是说，因为神要给以色列人这个救恩，但是这份救恩被拒绝了，所以福音就被传到外邦人当中，一直到外邦人的后裔，所以我们身为外邦人的后裔也得救了。 Kita tidak masuk hitungan, tapi kita dibenarkan dan dianugerahkan Allah. 我们其实完全不算数，但是我们是被称义、被他救赎的。 Kita diajak juga untuk menyerahkan segala sesuatunya di dalam kedaulatannya. 保罗也
呼召我们要交托，就把一切事情交托于神的主权里。 Saudara, waktu kita berserah bukan berarti kita menyerah, tapi waktu kita berserah kita percaya bahwa Allah tetap berdaulat memiliki hidup kita. 交托并不是投降，我们交托的时候，我们就知道一切困难交到他的手中，他在我们的生命是有主权、有权威的。 So kita bisa bersyukur, kita berserah sepenuhnya, tapi kita bersandar hanya kepada tangannya. 所以我们是会有那种感恩的心，而且我们知道我们有可以依靠的手，就是依靠他的手。 Karena Tuhan sedang mengerjakan agendanya, kebaikannya, janjinya untuk hidup kita. 因为他正在进行他的计划、他的旨意、他的长远的作为。 Maka ingat sekali lagi pada waktu kita sudah dalam satu titik keberhasilan tertentu, mungkin dalam perjalanan keluarga ataupun dalam usaha pekerjaan kita atau dalam studi kita. 所以当我们感觉自己有成就了，不管在家庭生活中，或者事业工作上，或者在学业上的成绩， Janji apa yang kita pegang untuk tetap bersandar pada Tuhan? 我们有什么神的应许可以一直抓住神的应许，好让我们不断的依靠他。 Saudara, hidup kita bukan hanya untuk dekat-dekat dengan Tuhan. 弟兄姐妹，我们的生活不单单要亲近神， Tapi Tuhan mau hidup kita berpusat sepenuhnya kepada Dia. 不单单是亲近神，而且他是要做我们生活的中心。 Sehingga waktu kita menyerahkan Dia untuk memegang kendali, menyerahkan hak kita kepadanya. 所以当我们把主权交给他的时候，把一切的控制权都属于他的时候， Kita baru bisa jadi berkat buat hidup orang lain. 我们才能成为别人的祝福。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Tuhan, frasa segala kemuliaan bagi Allah itu sesuatu yang mudah kami ucapkan. 主啊，我们很容易的可以说一切荣耀都归于神。 Tapi apakah sungguh dalam hidup kami mengakui dengan rasa syukur yang berlimpah? 在我们生活中，是否真正的以充满感恩的心这样承认？ Bukan karena kekuatan kami, 不单单是靠我们自己的力量， tapi karena anugerah Tuhan. 而是你的恩典。 Kami sebagai umat percaya di sini 我们身为信徒，我们在这里 ingin mengakui dalam hati kami benar bahwa Soli Deo Gloria. 我们要诚心诚意的承认，主把一切荣耀应该是归于主的。 Semakin hari kami mengenal dan berjalan bersama Tuhan, 我们越是认识神，越是与神同步， maka masih banyak lagi hal-hal yang kami juga bisa berikan kemuliaan bagi Tuhan. 有许许多多的事项，我们可以把荣耀归于神的。 Karena itu Tuhan mampukan kami. 所以神啊，使我们能够， Kami hanya diminta untuk mengerjakan hal-hal yang kecil dengan setia. 只是神要我们做的只是小事儿，但是我们要忠心的去做， Karena disitulah Tuhan yang menjadi gembala buat hidup kami. 因为你是我们生活中的牧者， Yang menuntun kami di jalan yang benar. 引领我们走这个义路。 Dan berkat kemurahannya mengikuti kami seumur hidup. 神的慈悲、神的荣耀一直伴随着我们到我们生活的最终。 Di dalam nama Yesus kami berdoa. 我们祷告是奉主耶稣的名， Amin. 阿门。